Jadi insyaAllah malam ini kita akan mengupas tajuk yang ke-30, ya, iaitu adab menuntut ilmu. Ya, adab menuntut ilmu pada muka surat 222. Ya, muka surat 222. Kita lihat pada matan hadis ini. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, حدثنا شريج بن النعمان، حدثنا فليح عن أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد. Maksudnya telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Suraij bin An-Nu'man telah menceritakan kepada kami Fulaihin daripada Abu Tuwalah Abdullah bin Abdul Rahman bin Ma'mar Al-Ansari daripada Sa'id bin Yasar daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ta'allama ilman, barang siapa mempelajari suatu ilmu yang seharusnya kerana Allah Azza wa Jalla dengan ikhlas, ya, namun dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan sebahagian daripada kesenangan dunia, maka dia tidak akan mendapat baunya syurga pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad. Hadis ini berstatus hadis sahih. Pengenalannya, menuntut ilmu merupakan perkara penting dalam setiap individu untuk mengetahui sesuatu perkara. Dalam tradisi umat Islam, menuntut ilmu dimulai dengan mempelajari adab, kerana ia dapat menentukan seseorang menjadi manusia yang baik dan ia merupakan satu elemen yang paling penting dalam menuntut ilmu, iaitu adab, ya, beradab dalam menuntut ilmu. Maka sebarang kekurangan dalam aspek adab ini menyebabkan seseorang itu tidak seimbang dalam proses menuntut ilmu. Disebabkan kurang adab tadilah, ya, dia termasuk dalam hadis yang Rasulullah sebutkan tadi. Dia belajar ilmu bukan kerana Allah Azza wa Jalla, tapi ilmu yang dia itu gunakan untuk kepentingan dunia semata-mata, tidak bawa pergi akhirat. Ya? Apa saja bidang ilmu dia belajar, bukan hanya dalam ilmu agama sahajalah, kan? Baik ilmunya matematik ke, ataupun ilmu apa lagi, engineering ke, arkitek ke, semua bawa dekat pada Allah. Tujuannya apa? Kerana Allah. Dan kalau dulu arkitek dia buat plan perumahan, dia hanya buat dalam 2 bilik saja. Dah, satu bilik untuk parent dia bapa, lagi satu bilik untuk anak. Jadinya mana nak letak anak lelaki, anak perempuan kan? Jadi anak lelaki dah tidur kat luar. Dia pun fikir, macam mana nak selesaikan masalah ni, kita buatlah 3 bilik. Nah, ada fikir tentang agama orang. Kalau dulu kalau dia ni seorang tukang katakan, dalam buat tandas itu dia tak kisah pun mangkuk tandas menghadap kiblat ke, tak menghadap kiblat pun lantaklah, hantam sajalah. Tapi kalau dia ada sense of agama, sense of religion, dia ada sensitif sikit, dia fikir tak boleh tak, buat tandas pula kita menghadap kiblat pula tak buat.
Itu cerita dia. Walaupun yang dia belajar tu ilmu tak ada kena-mengena dengan agama pun, belajar matematik apa kaitan dengan agama kan, tetapinya itulah tetap bawa menjurusan pada agama kan. Jadi dia kata apa bidang pun kan diserapkan agama dalam. Rasulullah SAW telah menerangkan tentang ajaran Islam, termasuklah di dalamnya perkara-perkara yang berkaitan dengan adab. Seorang penuntut ilmu harus menghiasi dirinya dengan adab dan akhlak mulia. Dia harus mengamalkan ilmunya dengan menerapkan akhlak yang mulia, baik terhadap dirinya maupun kepada orang lain. Dalil Al-Quran dan Al-Hadis, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat yang ke-28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Maksudnya sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Jadi orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu, lagi tinggi ilmunya, lagi takut dia pada Allah SWT. Jadi maksudnya orang macam ni selamatlah insya-Allah di akhirat esok. Makin tinggi ilmu makin takut pada Allah Ta'ala, makin tinggi ilmu makin bertakwa pada Allah Ta'ala. InsyaAllah orang macam ni selamatlah. Tapi bila dia ada ilmu yang tinggi, yang pertamanya dia berbangga-bangga dengan ilmu yang dia ada tu. Dia merendah-rendahkan orang lain, semua orang jahil, dia seorang yang alim. Kemudiannya dia tidak mempraktikkan ilmunya itu. Ni masalah ni, ilmu ada tapi tak praktikkan. Dalam surah Shaf, Allah SWT pun berfirman, kabura maqtan indallahi ma taqulu ma la taf'alun. Ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kamu cakap tapi kamu tak buat? Cakap, dia cakap tapi dia tak buat. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan Allah orangnya hanya pandai bercakap dan dia tak buat. Maksud di sini ialah dia hanya bercakap dan dia tak ada niat nak buat pun. Tapi kalau kita, insya-Allah tuan-tuan, ilmu yang kita dapat ni sama-sama kita amalkan. Ada niat nak beramal, jadi dia cuba untuk beramal, itu lain. Tapi yang ini saya tukang bagi tahu tuan-tuan, amalan saya tak risau. Ini yang masalah kalau di barat ini isu dia. Mengajar tentang adab wajah tentang, tapi kalau kehidupan peribadi dia, orang tak ada usik. Dia nak minum arak ke nak zina ke, itu dia punya hal. Sebab itu kehidupan peribadi. Jadi itu yang jadi isu tu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi jadilah kita ni walaupun ilmu tak banyak mana, tapi dengan ilmu yang kita ada itu mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Dari hadisnya pula, daripada Hasan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, iaitu yang pertamanya orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya. Yang keduanya orang yang rakus terhadap dunia yang tidak pernah kenyang dengannya. Dia Ad-Darimi, hadis yang ke-343. Hadis ini berstatus sanadnya sahih. Dua orang ni dalam surah sebut yang tak pernah kenyang. Pertama, tak pernah kenyang yang baik. Yang keduanya, dia tak pernah kenyang tapi buruk. Satu positif, satu negatif. Yang positif ialah orang yang menuntut ilmu, dia tak pernah rasa puas dengan ilmu yang dia ada. Dia cari lagi, dia gali lagi, dia tuntut lagi. Orang macam ni bagus. Sebab apa? Dia sentiasa nak nambah ilmunya itu. Sebab apa? Dia nak sampaikan pada orang. Orang macam ni bagus lah. Yang keduanya, orang yang mana mencari dunia, nikmat dunia. Ini pun sama juga. Ini yang negatif. Dia cari harta dunia ni, makin dicari lagi tak cukup, makin cari makin tak cukup, makin cari makin tak cukup. Ibarat minum air laut, lagi diminum lagi haus. Itulah ibaratnya. Dua perumpamaan yang Rasulullah berikan. Pertama, kalau kita haloba dalam untuk ilmu tu bagus. Tapi kalau haloba dalam mengejar dunia, tak bagus. Dua perkara ni. Keterangannya, Islam menekatkan
menekankan pendidikan adab dalam kalangan umat manusia, kerana dengan adab ia menjadikan seorang mukmin itu memiliki kepribadian dan akhlak yang tinggi. Apabila berbicara mengenai adab, seseorang mukmin perlu mengetahui bagaimana adab mereka dengan Allah SWT, Rasulullah SAW dan semua makhluk. Contohnya, adab seorang mukmin dengan Allah SWT perlu difahami dengan jelas. Bagaimana seseorang itu bermuamalah dan melaksanakannya supaya mendapat keredaan Allah. Jadi bila cara kita nak bermuamalah, kita nak berkomunikasi dengan Allah SWT, ialah dengan cara kita meletakkan diri kita sebagai hamba. Aku ni hamba, bukan sebagai tuan. Sebab tu bila kita solat, kalau dia hamba, dia tahu bila dia perlu solat. Bunyi azan, dengar je azan, maka inilah time aku kena berada di masjid. Waktu ini aku dah kena siap-siap, kena mandi-mandi semua sebelum maghrib, kena siapkan diri untuk solat berjemaah. Kalau dia hamba lah. Tapi kalau dia ni beribadah macam tuan, ikut dia lah. Awal lagi, isyak pukul 8.23 kan. Pukul 8.20 boleh semayang maghrib lagi, apa masalah, yang penting semayang. Ini ibadah cara tuan lah. Jadi seolah-olahnya Allah pula kena tunggu dia lah nak sembah. Kan? Allah pula kena tunggu dia nak sembah Allah ni. Dia ni. Jadi salah orang macam ni. Jadi jangan komplain lah kalau rezeki susah nak masuk, kalau keluarga susah nak bahagia. Kan? Sebab kita sendiri pun bermasalah. Hubungan kita dengan Allah pun tak cantik. Kan? Sepatutnya kalau kita dah waktu free tu dah masuk semayang-mayang je lah. Tunggu apa lagi kan? Tapi kita sengaja mengelengah-lengahkan dengan alasan-alasan yang remeh. Nak habiskan drama dululah, baju lagi 2-3 line nak serika lagi lah. Benda-benda yang boleh tangguh lah maksudnya. Kan? Sedangkan benda tu patutnya boleh dah settle. Pertama kena solat dulu kan. Itu. Ulama menekankan bahawa adab bermuamalah dengan Allah SWT ialah menyembahnya dengan penuh ketaatan dan keikhlasan. Dengan kata lain, ilmuwan dan alim ulama terdahulu mengambil masa yang lama untuk mempelajari adab, iaitu sekurang-kurangnya 20 tahun sebelum mereka mempelajari ilmu. Begitulah sifat dan adab alim ulama yang perlu dituruti oleh mukmin hari ini. Kefahaman mengenai adab yang diterjemahkan melalui akhlak dan tingkah laku melahirkan kepribadian tinggi. Kerana sesuatu ilmu yang dipelajari berserta dengan adab yang baik mendapat kelebihan barakah serta kecintaan Allah SWT. Ulama menggariskan antara kepentingan beradab dalam menuntut ilmu ialah, yang pertamanya, adab dalam menuntut ilmu adalah sebab yang membantu seseorang untuk mendapatkan ilmu. Ya, beradab tu maknanya mudah ilmu tu nak sampai. Abu Zakaria Al-Anbari rahimahullah menukilkan dalam kitab Adabul Imla wal Istimla mengatakan bahawa ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar, dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa roh. Ya? Ibarat replika, ya, singa tak, yang garang. Ya? Nampak je garang tapi dia tak ada buat apa, sebab dia patung. Ya, itulah ibaratnya. Jadi seorang yang berilmu akan nampak kehebatan ilmunya itu dengan adab yang dia ada. Ya, seorang yang berilmu lah, dia akan berlemah lembut dengan orang yang mana orang yang nak belajar, nakkan ilmu, dahagakan ilmu, dia akan berlemah lembut, dia akan didik dengan baik. Bagi orang yang sombong dengan ilmu, mari sini, nak semua mengaku mari sini. Tak, maksudnya dia berdebat, berjidal untuk memudahkan ilmunya itu dengan hujah-hujah, dalil-dalil. Ya. Jadi ini ya, Yusuf bin Al-Husain rahimahullah menukilkan dalam kitab Iqtida'ul Ilmi Al-Amal mengatakan bahawa dengan adab engkau akan memahami ilmu. Imam Ali rahimahullah pula dalam kitab Hilyatul Awliya mengatakan, belajarlah adab sebelum belajar ilmu. Yang keduanya, adab dalam menuntut ilmu adalah penyebab yang membantu seseorang untuk mendapatkan keberkatan ilmu. Hari ini, kenapa
ya, kurangnya anak-anak muda ni dalam bab ilmu dah. Pandai-pandai tapi perangai tak senonoh ya. Ya, sebab adabnya tak ada. Tak ditekankan kepentingan beradab. Itu yang pasal kerajaan buat apa? Tekankan belajar hadis 40 kan kat sekolah lah. Nak terapkan benda-benda ni lah, nak masukkan. Kurang-kurangnya budak-budak ni ada knowledge tentang hadis, tentang adab-adab dalam tu. Ya, nak bagi tu. Sebab bila mana ilmunya tinggi tapi tak ada keberkatan, ibarat orang yang banyak harta tapi hartanya tak berkat. Jadi bila harta tak berkat, duit dah mana-mana pergi. Tahu-tahu je susuk macam tu je. Tak ada nilai pun isi Allah. Benda yang tak berkat, di isi Allah lah tak pandang. Walaupun tinggi ilmunya. Tak. Walaupun tinggi tak. Ya. Bal'am bin Bawra tu, kita dah cerita dah dulu, Bani Israel, ulama yang hebat dalam kalangan Bani Israel. Ilmunya cukup tinggi tak. Tapi adab tak ada. Dengan Nabi tak beradab, dengan Nabi Musa tak beradab, dengan Allah tak beradab. Allah tarik semua urusan. Allah hinakan dia. Letak kedudukan dia seperti anjing saja. Walaupun dia tu orang alim. Tapi sebab adab tak ada, tarafnya sama macam anjing. Kan? Maksudnya, Allah Ta'ala ni dalam bab menghina orang alim lebih teruk daripada menghina orang-orang yang jahil, orang yang buat dosa ni. Lagi hina orang-orang alim yang mana mereka menyalahguna ilmu berbanding dengan orang jahil yang tak ada ilmu. Allah Ta'ala hina lebih teruk orang alim yang mana tidak beramal dengan ilmu. Letak kedudukan anjing tu, letak binatang. Kan Quran juga tak, wal ambil bawra tu. Maksudnya orang yang mana dia ni ada ilmu tapi dia gunakan ilmu tu itu untuk kepentingan dirinya, untuk menjatuhkan ya musuhnya yang tak sehaluan dengan dia tak. Dia sama-sama seakidah ni. Tak, sebab bukan gengnya pasal lah. Jadi dengan tu Allah Ta'ala hina orang macam ni. Ya, lagi teruk pada orang jahil. Orang jahil pun tak dapat gelaran macam ni. Tapi orang alim Allah Ta'ala bagi gelaran anjing je pun. Ya. Dan kena ingat, orang alim ini bila mana dia akhirat esok, dia ni masuk neraka awal 500 tahun daripada orang biasa. Tu risau tuan nak. Ya. Itu ancaman dia. Kelebihan dia banyak. Ya, kelebihan dia banyaklah. Ya, ilmu yang disampaikan selagi mana diamalkan sampai kiamat. Contoh kitab Sahih Bukhari. Dah penulis dia dah wafat, dah meninggal dunia berapa ratus tahun yang lalu dah pun. Tetapi dipakai kitab tu sampai hari ini, sampai hari kiamat. Maksudnya Imam Bukhari tu, ya, dalam kubur dia senyum je lah. Sebab akaun dia masuk sentiasa kalau baca kitab dia je. Dah Imam Muslim itu kan. Imam Syafi'i orang mengamalkan agama Melayu mazhab dia senyum je dalam kubur. Kan? Itu kelebihan dia banyak lah pula. Tapi ancaman pun ada, ya, jadi hati-hati bagi orang yang mana menyeleweng agamanya itu. Ya. Dengan beradab dalam menuntut ilmu, maka ilmu akan menjadi berkat. Iaitu ilmu terus bertambah dan mendatangkan manfaat. Imam Al-Juri rahimahullah telah menjelaskan beberapa adab untuk ilmu dalam kitab Akhlaqul Ulama. Beliau mengatakan bahawa hendaknya amalkan semua adab ini hingga Allah SWT menambahkan kepadanya pemahaman tentang agamanya. Sebab tu ilmu tu kena amal. Bila ilmu itu kita amalkan, baru dia akan datang kefahaman. Baru datang kefahaman. Buat je dulu. Apa yang kita tahu, kita amalkan dulu. Allah Ta'ala akan datangkan kefahamannya kemudian. Lepas kita faham tentang ilmu, kita akan rasa nikmat ilmu tersebut. Ya, rasa nikmat ilmu tersebut. Kita tak tahu buah mangga ni manis ataupun tidak selagi mana kita tak cuba je tak. Amalkan dulu. Dah rasa baru kita rasa, sedap pula nak. Manis ni kan masa. Orang kata masa tak. Maksudnya ilmu tu ibarat gitulah. Cuba, try, buat. Walaupun kadang-kadang mungkin salah pada awalnya tak. Tapi bila kita dah buat, kita perbaiki, kita tahsin, buat pembaikan, insya-Allah dia akan rasa, Allah akan bagi kefahaman. Lepas itu kita akan rasa nikmat kemanisan dalam beribadah. Tapi bila tak buat, memang tak ada apa-apa lah. Nak rasa macam mana buat pun tidak.
Yang tiganya, adab merupakan ilmu dan amal. Beradab dalam menuntut ilmu merupakan sebahagian daripada ilmu. Beradab dalam menuntut ilmu merupakan sebahagian daripada ilmu. Beradab itu pun sebahagian daripada ilmu. Kerana ilmu ini adalah bersumberkan daripada dalil-dalil. Dan para ulama juga membuat kitab-kitab, ya, dan bab tersendiri tentang adab menuntut ilmu. Adab dalam menuntut ilmu juga sesuatu yang mesti diamalkan dan tidak hanya, ya, diilmui. Apa maksud, ya, diilmui itu? Maksud diilmui itu ialah tidak sekadar kita ada ilmu saja tapi tak beramal. Sama macam surah As-Saff yang saya bacakan tadi itu. Ilmu dia ada tapi dia tak praktikkan pun. Makanya sia-sialah. Walaupun sijil yang bertimbun tapi tak praktik pun tak. Sehingga perkara ini mencakupi ilmu dan amal. Oleh kerana itu, Al-Lais bin Sa'd rahimahullah menukilkan dalam kitab Syaraful Ashabil Hadis menyatakan bahawa kamu lebih memerlukan adab yang sedikit daripada ilmu yang banyak. Kalau banyak ilmu tidak beradab, sia-sia ilmunya. Ya. Banyak ibadah tidak beradab, sia-sia ibadahnya itu. Semayang rajin, solat jemaah rajin, mengutuk orang pun rajin, menghina orang pun rajin, mempeli orang, menyindir orang pun rajin. Macam mana? Tak tally lah tu. Tak, dia tak synchronize tak. Semayang rajin, menghina orang pun rajin. Tak sama lah, budi lah dia. Bukan semayang tu salah, dia yang salah. Ya, peribadi dia yang salah. Yang keempat, adab terhadap ilmu merupakan adab kepada Allah SWT dan Rasulnya. Abdullah bin Mubarak rahimahullah menegaskan bahawa kita lebih memerlukan kepada adab walau sedikit berbanding daripada memiliki ilmu yang menggunung. Ya? Yang kelimanya, adab yang baik merupakan tanda diterimanya amalan. Seorang yang beradab ketika menuntut ilmu kebarangkalian ini merupakan tanda ilmunya diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan keberkatan, ya, dengan adab dalam menuntut ilmu. Di dalam kitab Mawdu'atun Na'im fil Makarimil Akhlaqil Rasul Karim, sebahagian salaf mengatakan bahawa adab dalam amalan merupakan tanda diterimanya amalan. Sebab tu dalam kita beribadah dia ada satu, ya, dalam hadis, ya, Nabi Jibril datang kepada Rasulullah tu, akhbirni anil iman, Islam, ihsan. Yang ketiga ni ihsan. Apa itu ihsan? Kita buat sebaik mungkin, kita buat dengan beradab, kita buat dengan berakhlak, barulah ibadah kita diterima. Ya. Pengajaran hadis di atas menyatakan tentang perlunya keikhlasan dalam menuntut ilmu. Ia bukanlah sesuatu yang harus dipandang mudah, namun sebaliknya perlu sentiasa dijaga dan ditajdid. Ditajdid ini diperbaharui, kena sentiasa kita perbaharui ilmu kita, niat kita. Ya, sentiasa. Kadang-kadang mula-mula niat kerana Allah, lepas tu lama-lama dia dah menyeret sikit, maka kita pun, alamak, aku niat aku nak menyerong ni, betulkan balik niat tu kerana Allah Ta'ala. Maksudnya alignment niat kita lah. Jadi sentiasa dijaga dan ditajdid niatnya supaya perkara yang dilakukannya itu tidak menjadi debu yang berterbangan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti mana firman-Nya dalam suratul Bayyinah ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Maksudnya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus
dinul qayyimah, dan supaya mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus, ya. Ad-din hunafa wa dinul qayyimah. Maksudnya buatlah ibadah itu pertama letakkan keikhlasan diri. Jangan letak kepentingan duniawi tak. Jangan letak. Aku ni hamba. Jadi ibadah tu ibadahlah sebagai seorang hamba. Ini saya cakap tadi nak. Jangan sebagai tuan. Sebagai majikan pun jangan. Hamba-hamba. Walau apa pangkat kita pun, director, CEO ke, bos ke, kuli ke apa semua, itu jawatan dunia. Di sisi Allah tak pandang pun. Janganlah depan Allah itu kata saya CEO 5 syarikat. So apa hal? Oh masalah? Tak ada masalah, tak ada kena dengan aku pun. Allah Ta'ala tengok ketakwaan, bukan tengok jawatan. Kan? Walaupun dia seorang hamba seperti Bilal bin Rabah, ada sifat takwa, mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia pemimpin besar, seperti mana Abu Jahal lah, seperti mana dia Walid bin Mughirah lah, orang yang hebat, orang yang cerdik di Mekah pada zaman itu. Tapi dah tak ada iman, tak ada takwa, tak ada nilai. Jadi bukan tengok segi pangkat, tapi Allah Ta'ala pandang segi ketakwaan. Siapa pun kita, walaupun kita ni bukan orang alim, walaupun kita ni bukan ustaz, kita ni bukan ulama, kita orang biasa-biasa, orang awam sahaja, tapi ada sifat takwa, takut pada Allah. Tak, larangan Allah tinggalkan, suruhan Allah buat. Itu je lah tips untuk menjadi hamba yang bertakwa. Yang Allah suruh buat, yang Allah larang jangan buat, yang was-was tinggalkan. Dah, bukan kira siapa pun kan. Dia terdapat amalkan tips ini, insya-Allah selamatlah. Jadi keikhlasan dalam menuntut ilmu bukan sahaja dapat mempengaruhi peribadi individu itu tersebut, bahkan orang yang di sekelilingnya juga akan terkesan hasil daripada keikhlasannya. Di antara tanda-tanda ikhlas dalam menuntut ilmu ialah yang pertamanya membuahkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dia ada tu dapat dikongsi bersama-sama. Ibarat harta juga. Tak? Dapat banyak, kongsi seorang sikit. Dapat sikit, pakat rasa seorang sikit. Tu ya lah. Ada ilmu banyak, kongsi lah, ramai-ramai cerita ke orang, sampaikan. Ada ilmu sikit, pakat kongsi seorang sikit lah. Nah, saya dengar kuliah tadi, ustaz tu kata, sebab semayang ni kita kena semayang di awal waktu. Itu dia sampaikan. Itu pun jadilah. Nah, balighu anni walau ayat. Sampaikan daripada aku ni, kata Rasulullah, walaupun satu ayat. Sampaikan. Asalkan perkataan yang baik, perkataan yang mengajak manusia dekat pada Allah. Walaupun bahasa yang digunakan itu bahasa kampung, tak ada masalah. Tak perlu bahasa yang tinggi-tinggi. Orang mudah faham, orang mudah ikut buat. Ya, pertamanya keberkatan ilmu itu nampak pada ilmu itu membuahkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu akan memberikan manfaat dan faedah kepada pemiliknya secara khusus dengan membuat hatinya semakin lembut, jiwanya semakin tunduk kepada Allah SWT, serta lisan dan matanya semakin terjaga daripada perkara yang melalaikan. Selain itu, ilmunya juga dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Maka dapat kongsi seorang sikit ilmu yang dia ada ni, dan akhlaknya akan bertambah mulia. Itu yang pertama. Yang keduanya, mengamalkan ilmu. Tadi dah ada ilmu, sekarang dia amalkan ilmu. Apabila seorang itu memiliki keikhlasan dalam menuntut ilmu, sewajarnya dia akan faham bahawa ilmu yang diperolehnya itu bukanlah untuk disimpan sahaja, namun setiap apa yang dipelajarinya itu perlu diamalkan. Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan, seseorang tidak dianggap berilmu selagi mana dia tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Ketiga, sentiasa memperbaharui niat. Orang yang merasakan dirinya ikhlas adalah tanda bahawa dirinya tidak ikhlas. Orang yang merasakan dirinya ikhlas adalah tanda bahawa dirinya tidak ikhlas. Gimana? Tak apa, saya tolong ni ikhlas je, tak? Tak.
tanda tak ikhlas. Kalau dia tolong ikhlas, tak payah cerita pun saya ni ikhlas. Tak apa tuan, ambil je tuan. Saya bagi ni. Silakan. Ya, saya nak harap kalau Allah nak bagi ajaran, Allah Taala yang bagi ajaran. Okey, tuan silakan. Ya. Ada orang yang mana kereta dia pancit tepi jalan, nak tunggu-tunggu orang mari tolong siapa, nak tolong siapa, nak tolong aku. Tak kerti tak. Nak ready nak. Buka tayar pun tak kerti. Duk tunggu tengah-tengah panas tepi jalan pegang payung. Nah, kalau jalan, kalau lebuh raya tak apalah, pelas boleh datang tolong. Kan? Ini tepi jalan biasa ni ha. Duk tunggu tengah panas, korang lalu tak ada. Datang tuan, hamba Allah, naik motor berhenti, tanya kenapa, tayar pancit. Mana barang? Dalam tu. Dia ambil, dia keluarkan, dia buka tayar, dia ambil, mana tayar spare? Dalam tu. Dia keluarkan tayar, dia pasang balik sebenarnya tu nak. Kemudian dia siap, okey, dah. Nak bagi duit, terima kasih. Start motor jalan. Dia tak ada nak minta apa-apa pun nak. Tak perlu nak kata, tak apa, saya ikhlas. Kita risau, takut dalam dua kata, saya ikhlas tu, mari perasaan tidak ikhlas tak? Yang keempat, semakin tunduk dan patuh kepada Allah SWT seperti mana firman-Nya. Ya, ada yang tertinggal sikit ayat ni. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama'u. Ayat yang tadilah, surah Fatir dah. Innallaha azizun ghafur. Semakin tunduk dia, semakin tinggi ilmu dia, semakin takut kepada Allah Subhanahu Taala. Itu betul. Ciri-ciri orang yang mana dia takutkan Allah. Ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Makin berilmu makin takut. Bukan makin berilmu makin sombong. Menghina orang. Tuan-tuan, kalau setakat ngaji satu dua kitab, tak payah sembang dengan saya lah. Tu kita tu. Itu salah satu cara orang dia nak kata dia bagus. Ataupun dia lebih berbangga-bangga menceritakan tentang kehebatan guru-guru dia. Dia tak mana pun. Saya tuan-tuan, guru semua kalau ke Mekah tu yang hebat-hebat semua saya belajar dah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan tak payah sembang dengan saya lah dalam bab ni. Tuan sembang. Dia tak hebat dalam mana, tapi dia jual nama tu guru dia supaya nampak dia ni hebat. Tak perlu pun. Ya, kita tunjuk apa yang kita ada je. Sampaikan. Tak perlu kita nak tumpang sana tumpang sini, nak bangga-bangga sana tak. Nak cerita tentang pengalaman kita bukan. Kalau tujuan untuk memberi motivasi, okey, bagus, tak ada masalah. Tapi kalau tujuan untuk kata aku bagus, korang semua ilmu, korang semua jahil, itu fikir sendiri ya. Di sisi Allah esok macam mana kedudukan dia. Sebab kita tak tahu dah, hanya dia yang tahu. Dia dengan Allah. Adakah dia bercakap sebab dia nak kata dia bagus, atau dia bercakap sebab dia nak bagi motivasi kepada orang lah. Pada ayat di atas Allah SWT menyatakan bahawa orang yang takut kepadanya, yakni kepada Allah, adalah orang yang berilmu. Sesungguhnya yang berilmu akan, seseorang yang berilmu akan mengetahui akan keagungan dan kebesaran Allah SWT. Dia akan menginsafi dirinya bahawa ilmu yang dimilikinya itu hanyalah sebahagian kecil sahaja daripada ilmu Allah SWT. Dia pergi depan laut, dia celup tangan dia dalam laut, dia angkat tangan jari dia, tengok titisan air, itulah ilmu yang aku ada. Nak banding dengan lautan yang luas ini. So, apa hal nak sombong? Apa hal nak rasa bagus sangat? Si titis itu pun kalau ada. Tak? Jadi apa yang sombong sangat? Nak banding dengan ilmu Allah tak? Yang kita rasa kita seorang je pandai, orang lain semua tak pandai. Tak ada orang lagi pandai pada kita ke? Tak. Sebab tu kata tadi, orang yang makin berilmu makin tunduk dia. Dia tak ada rasa bangga pun. Tidak layak baginya untuk menerima puji-pujian, menyebabkan dia akan semakin tawaduk di hadapan orang lain dan tidak merasakan dirinya lebih baik daripada yang lain. Dirinya semakin tunduk, takut dan sentiasa merasakan diperhati oleh Allah SWT. Sepotong nasihat daripada Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dalam mukadimah kitabnya Bidayatul Hidayah. Katanya, ketahuilah wahai saudaraku yang sangat berminat dan mempunyai perhatian dalam mencari ilmu, yang telah menunjukkan cita-cita yang tinggi dan rasa sangat dahaga terhadap ilmu pengetahuan. Katanya, seandainya engkau berniat dengan mencari ilmu ini untuk berlumba-lumba dan mendapatkan kemegahan dan terkenal dalam kalangan kawan-kawan dan untuk menarik perhatian orang ramai terhadap dirimu dan menghimpunkan akan kekayaan dunia, maka sebenarnya engkau telah berusaha menghancurkan agamamu. Ini kata Imam Ghazali. Dan membinasakan dirimu sendiri dan menjual akhiratmu untuk mendapatkan harta dunia. Maka penjualanmu adalah rugi dan perniagaanmu porak-poranda. Kata Imam Ghazali.
Kalau yang mengajar ilmu untuk kepentingan dunia, untuk habuan dunia semata-mata lah. Kesimpulannya, yang pertama, kewajipan ke atas setiap Muslim di dalam memastikan niat ketika menuntut ilmu ikhlas kerana Allah SWT dan bukannya untuk mencari habuan dunia yang sementara. Kerana Rasulullah SAW pernah memberi amaran yang mana Allah SWT akan menyediakan tempat di dalam neraka bagi mereka yang menuntut ilmu untuk kesenangan dunia semata-mata tanpa memikirkan maslahah kepentingan Islam dan umatnya. Betulkan niat dengan menuntut ilmu kerana Allah SWT. Niat yang ikhlas akan menatijahkan keberkatan dalam menuntut ilmu. Kedua, menuntut ilmu bukan kerana mencabar ulama, menunjuk kepada orang jahil, tetapi semata-mata ingin membawa kepada perasaan takut kepada Allah SWT. Daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabal ilma liyujariya bihil ulama aw liyumariya bihi sufaha aw yasrifu bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahun nar." Maksudnya, barang siapa menuntut ilmu untuk menandingi para ulama atau untuk mendebat dengan orang-orang yang bodoh, orang jahil, atau memalingkan pandangan manusia kepadanya, maksudnya tarik perhatian orang supaya jadi follower dia lah, maka Allah SWT akan memasukkannya ke neraka. Dengan ilmu dia melahirkan pentaksub dia. Tak mahu melahirkan pentaksub. Apa saja keluar pada mulut dia mesti betul punya, orang lain semua salah. Ustaz lain cakap semua salah, ustaz dia je betul. Nah, dia tak pegang dah, orang lain cakap tak ada. Dia tak ada pandangan yang kedua, pandangan ustaz saja betul. Dia taksub. Ni jaga. Yang pengikut satu hal lah, yang mengajar satu hal juga. Dia kata seronok, ramai aku punya follower yang taksub dengan aku. Seronok kan, akan mempertahankan aku. Jaga-jaga sikit. Ketiganya, jadikanlah ilmunya dipelajari sebagai benteng daripada terjerumus dalam kancah maksiat, dan jadikanlah juga ia sebagai senjata di dalam mematahkan serangan musuh Islam, serta jadikanlah ia sebagai ubat yang mujarab dalam menyembuhkan penyakit jahil dan batil dalam kalangan masyarakat. Jangan jadikan ia sebagai barang jualan. Jangan jadikan ilmu sebagai barang jualan untuk mengejar kekayaan dunia yang sementara. Yang keempat, sebagai rumusan, marilah kita bersama-sama berusaha sedaya upaya membetulkan niat dan mengikhlaskan diri kita hanya kerana Allah SWT dalam melakukan sebarang amalan, khususnya dalam bab menuntut ilmu, supaya pada akhirnya kita mampu memperoleh redha Allah SWT di dunia maupun di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Jadi alhamdulillah kita selesai membahaskan tajuk yang ke-30.